Dan tanpa membuang masa, saya dengan ini mempersilakan ataupun memperkenalkan Raudah mendapat seorang tetamu jemputan, Ustaz Syarizan bin Daud, yang akan bercakap tentang pengorbanan seorang wanita dari kacamata seorang lelaki. Jadi dengan kehadiran Ustaz akan membantu menyuntik ilmu-ilmu yang lebih hebat. Oleh itu dipersilakan. Terima kasih Dr. Robiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua ustazah pilihan tahniah kerana masih berada pada tahap ini. Yang saya kasih, yang saya hormati dua orang mursyidah, Ustazah Zawiyah Hasan dan juga Prof Muhaya, dan kepada semua kita sebagai pendakwah. Ya, saya juga sebagai pendakwah, tapi bagi seorang lelaki. Di depan saya ialah pendakwah ustazah yang bakal menjadi ustazah pilihan. Jadi dalam konteks dakwah pertamanya ialah pentingnya kita berkorban, pentingnya kita mengalami satu proses pengorbanan. Dalam istilah pendakwah, saya boleh sebutkan ialah kita akan menjadi seorang yang kena pegang satu benda dia panggil no privacy. Tak boleh dah kita berlakon-berlakon masa kita ceramah saja baru kita nak jadi pendakwah. Bila di shopping kompleks, di supermarket, kita dah tak jadi pendakwah. Tidak, no privacy. Yang keduanya ialah bila menjadi pendakwah, kita tak boleh tuntut hak kita, tetapi kita kena memberi apa peranan kita. Saya nak pegang perihal golongan Ansar. Kalau kita ingat peristiwa hijrah Nabi, bila mana Nabi SAW dan golongan muhajirin daripada Mekah pergi ke Madinah, yuhibbuna man hajara ilaihim walam yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini ayat yang ke-9 surah Al-Hashr. Tolong pegang ayat ni supaya kita ada satu sikap jangan menuntut hak tetapi berperanan. Ingat golongan Ansar, dia hilangkan sifat privacy dia, dia hilangkan haknya, dia akan utamakan, dia seronok. Keduanya ialah walam yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu. Dia tidak berhajat langsung apa yang dia akan beri, apa yang dia telah beri kepada golongan muhajirin, dan juga wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan dia mementingkan orang lain walaupun dia susah. Antara poin lontaran yang sangat hebat, tidak ada keistimewaan, tidak ada hak yang perlu dituntut tetapi memberi. Ya, itu antara itu penting yang sudah diangkat melalui surah dan juga melalui penjelasan. Maka dengan ini dibukakan sidang ini ataupun raudah kita untuk menerima soalan daripada anda kepada Ustaz. Silakan. Saya ada persoalan. Silakan. Sekiranya isteri Ustaz terkecimpung dalam medan dakwah di luar, apakah sebenarnya pengorbanan yang Ustaz pamerkan selaku seorang suami? Saya sebagai seorang suami, saya tekankan dua cara. Pertamanya, saya sebutkan sekali lagi, kita kena jadi orang yang tidak menuntut hak tetapi berperanan. Hak saya sebagai seorang suami, so saya mesti mendapat layanan isteri. Saya juga pendakwah. Saya balik rumah, letih-letih berceramah, tengok isteri pun tak ada. Berforum macam Mursyidah Ustazah Zawiyah. Ya, dia juga ke tengah malam baru balik. Contoh. Jadi dalam konteks itu, saya mahu hak saya daripada isteri, balik rumah tengok nasi pun tak ada. Saya mahukan hak saya. Akhirnya kita memikirkan balik golongan Ansar tadi. Dia berperanan. Oh, isteriku juga seorang pendakwah. Jadi seorang suami, seorang da'i, seorang pendakwah utamakan peranan, bukan hak. Macam kita di negara kita sekarang ni Ustaz, kita ketandusan pendakwah daripada kalangan wanita. Jadi Ustaz, bagaimana kita melihat pada kadang-kadang lelaki itu sendiri ataupun kita sendiri melihat kepada Islam itu membataskan wanita untuk bergerak lebih jauh. Jadi bagaimana Ustaz melihat fenomena yang berlaku sekarang ni? Sebenarnya kita tidak ketandusan, cuma tidak expose. Cuma sebenarnya dia tidak berada di arus perdana, jadi orang rasa kurang. Yang keduanya ialah pendakwah wanita mesti kuat. Bukan untuk tonjolkan diri sebagai seorang wanita yang nak menarik perhatian, tapi tonjolkan diri sebagai seorang pendakwah. Kerana realiti yang berlaku, dia mengetahui dia memiliki ijazah dalam bidang agama atau seumpamanya, tetapi dia sendiri tidak expose. Dia sendiri tidak masuk ke lapangan itu. Kerana dia merasakan, oh, tanggungjawab aku isteri itu lebih utama. Melalui program Ustazah Pilihan, mereka terangsang supaya expose, mendedahkan diri mereka bukan untuk menarik perhatian, tetapi adalah untuk berdakwah kepada masyarakat sebagai seorang pendakwah wanita. Ya. Pandangan skeptikal kaum lelaki yang mengatakan bahawa perempuan ni tidak boleh dipertonjolkan. Jadi mungkin itu yang membuatkan mereka rasa
takut untuk keluar seperti kata Ustaz arus perdana tadi, Ya. dan mungkin berdakwah dalam skala yang lebih kecil. Kita kalau tengok dalam surah An-Nur mengatakan bahawa waqarna fi buyutikunna, bahawa perempuan itu perlu duduk di rumah. Tapi kalau kita tengok ayat tu, asbabun nuzul, bahawa Allah turunkan kerana kaum Arab jahiliyah berkelakuan tidak baik supaya tetap di rumah. Tetapi sekarang kalau kita tengok para da'i ada mengatakan bahawa statement itu menunjukkan kepada da'i supaya tetap duduk di rumah supaya jangan keluar berdakwah. Apa pandangan Ustaz? Saya pegang beginilah, kita ambil secara adil bagi pihak pertengahan. Saya tidak bias kepada mana-mana pihak. Realitinya berdasarkan kepada persepsi. Kenapa persepsi orang? Kerana itu realiti yang berlaku, yang dia nampak. Bila ustazah pergi ke depan, perempuan pergi ke depan, yang ditampilkan itu yang orang nampak bukan apa yang dikata, tapi orang nampak apa yang dia tengok, apa yang dia pakai, suara yang dilontarkan. Itu akhirnya persepsi orang, ustazah tak payah kot ditonjol-tonjolkan. Persepsi ini yang harus diubah. Kitalah yang bakal mengubah dan memperbetulkan benda ni. Apakah perspektif Ustaz tentang pendakwah-pendakwah di Malaysia ni? Adakah telah menepati syariat Islam ataupun sebaliknya? Wallahu a'lam. Saya ucapkan tahniah kepada pendakwah wanita, terutamanya kepada 3 orang tokoh Sri Kandi kita, yang boleh dikatakan di Malaysia inilah contohnya. Kita ambillah ini sebagai ikutan bagaimana mereka berdakwah, tidak hanya semata-mata populariti, tidak hanya semata-mata mahu menampilkan kecantikan semata-mata, tetapi yang penting ilmu dan target sasaran itu sampai maksudnya. Terima kasih banyak. Satu hadiah terbaik untuk kita melihat, mengangkat balik persepsi dan membetulkan balik pertimbangan. Kita berdakwah kerana ingin memainkan peranan, bukan sekadar mencari hak. Ini kekuatan yang nak diangkat. Dan akhirnya kita diberikan satu garis panduan, bukan nak menunjuk diri atau bukan mencari populariti, tetapi sebenarnya memberi isi untuk mengangkat generasi menjadi generasi para nabi, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan semula kepada Siti. Terima kasih Mudirah dan juga Mursyidah dan juga tetamu undangan kami yang cukup istimewa, iaitu Ustaz Syarizan Daud At-Turabi, atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita sebagai pendakwah wanita. Dan bagaimana agaknya dengan nasib ke-6 ustazah pilihan pada minggu ini? Semuanya akan terjawab sekembalinya kita nanti. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam Ustazah Pilihan. Anda sudah berjaya, Anda sudah bangun, Anda sudah meningkat. Terima kasih kepada anda para penonton yang masih lagi setia hinggalah ke saat ini bersama dengan kami dalam Ustazah Pilihan. Dan ke-6 ustazah telah pun sebentar tadi mempertahankan hujah masing-masing. Namun nasib mereka belum lagi diketahui, sekalipun saya sendiri. Jadi bagaimanakah nasib mereka? Adakah di antara mereka yang akan disingkirkan minggu ini? Dan siapakah pula yang akan dinobatkan sebagai ustazah pilihan terbaik untuk minggu ini? Untuk itu kita terus saja saksikan debaran yang bakal berlaku sebentar saja lagi. Untuk itu saya serahkan raudah ini sekali lagi kepada Mudirah. Silakan. Perjalanan ustazah pilihan minggu ini sampai ke segmen terakhir, segmen yang paling mendebarkan, paling mencabar dan paling berat untuk kami lalui. Apalagilah yang dirasakan oleh ustazah-ustazah pilihan minggu ini. Oleh kerana mereka tinggal berenam, kami ingin mengulang melihat kembali perjalanan mereka yang turun dan naik sebelum kami mengumumkan keputusan ustazah yang akan tersingkir dan ustazah yang akan mendapat gelaran ustazah terbaik minggu ini dan ustazah yang akan mengekalkan perjalanan di Raudah. Jadi sebagai pembuka tirai melihat balik perkembangan mereka, maka saya kemukakan komen saya. Kalau kita melihat pada Ustazah Fatimah dari minggu pertama hingga ke hari ini, okay, apa yang Ustazah rasakan? Adakah semakin meningkat ataupun turun naik? Apa yang saya ingin katakan di sini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya merancang, Allah juga merancang, dan perancangan Allah itu adalah lebih baik. Dan saya harapkan perancangan saya dan perancangan kita semua bersatu dengan perancangan Allah, insya-Allah. Okay, insya-Allah itu pandangan. Silakan Ustazah Hidayah.
pada minggu pertama Ustazah Hidayah berada di bottom 3 tapi pada minggu kedua dan keempat Ustazah Hidayah telah berjaya untuk mendapat Ustazah terbaik. Adakah Ustazah Hidayah yakin Ustazah Hidayah akan berada di peringkat yang terakhir? Apa pandangan? Saya rasa sampai ke minggu ke-6 ni pun saya macam tak sangka lah saya sampai ke sekarang ni lah kan, minggu ni. Dan sebab apa yang saya nampak masa minggu pertama memang kerangka pemikiran saya sangat lemah lah. Saya lambat untuk belajar sesuatu daripada task. Tapi daripada minggu ke minggu saya praktik banyak benda. Saya cuba memperbaiki dan pada minggu keempat saya mula start memperbaiki dari segi dalil. Sebab saya tahu kelemahan saya mungkin kadang-kadang tak reti nak masukkan dalil dengan perbincangan hujah di Raudah. Dan semuanya kita harap yang positif. Mudah-mudahan Allah memberi saya rezeki untuk sampai ke akhir. Ustazah Nina, tahniah, saya rasa Ustazah menunjukkan peningkatan. So setakat ini nak tanya apakah persepsi Nina tentang diri Nina sendiri dari segi kebolehan dalam Ustazah pilihan ini? Persepsi yang saya rasa dan imej diri yang saya gambarkan pada diri saya ialah saya boleh buat apa yang saya nak. Bukan sebab luar tapi sebab diri saya sendiri, saya tahu saya boleh buat, ini kebolehan saya dan saya akan tunjulkan sebab saya tahu saya boleh buat. Jadi saya boleh bagi yang I will do whatever it takes yang untuk saya capai apa yang saya nak tu. Dan dengan Ustazah Firuz yang setakat ini belum pernah jatuh di mana-mana tahap ataupun tidak termasuk bottom 3 dan pernah mendapat anugerah Ustazah terbaik mingguan. Jadi bagaimana agaknya perjuangan anda mampu untuk bertahan sampai ke akhir perjalanan? Ketika di Ustazah pilihan ni, saya banyak belajar perkara baru dan saya rasa perkara-perkara baru inilah yang menjadi upgrade untuk diri saya, insya-Allah. Dan hidup ini bagaikan roda. Saya berusaha sungguh-sungguh, Allah bagi saya Ustazah pilihan terbaik, alhamdulillah. Dan tapi itu bukan merupakan satu tanda yang saya boleh jadi selesa. Jadi saya akan berusaha sungguh-sungguh buat terbaik untuk saya, kalau boleh nak maintain lah, insyaAllah. Ustazah Siti, saya pun nak ucap tahniah juga. Maknanya sepanjang Ustazah Siti berada dalam program Ustazah pilihan masuk minggu ke-5, ke-6 duduk dalam keadaan yang jatuh tidak, dapat anugerah pun tidak so, macam mana Ustazah Siti nak pertahankan supaya kalau boleh berada di tahap yang lebih baik? Pada saya tugasan yang diberikan tu pada minggu pertama kita rasa okey sikit. Minggu yang seterusnya dia makin mencabar. Tetapi saya melihat cabaran itu, saya mendapat kekuatan bila saya melihat mursyidah, mudirah dan rakan-rakan saya. Saya rasa bila saya dapat tugasan tu, memang kita rasa dia agak susah. Tapi bila melihat ilmu yang kita dapat daripada mursyidah, dapatan daripada kawan-kawan, saya berkongsi semuanya, jadi benda tu rasa mudah untuk kita lakukan. Jadi saya rasa sebab itulah kekuatan saya masih lagi bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Ustazah Fira, saya rasa memang dari segi tugasan dan hadis dalil amat mantap. Tetapi agaknya mungkin Ustazah Fira tahu kelemahan yang menonjol dalam diri Ustazah Fira setakat ini. Terima kasih Mursyidah. Sebenarnya saya bersyukur sangat kepada Allah kerana tempatnya saya di sini adalah untuk mendidik jiwa saya. Itu perkara yang tak pernah saya dapat. Sebenarnya alhamdulillah mudirah dan mursyidah mendidik saya untuk mendidik jiwa bagaimana dakwah saya ingin sampaikan supaya bermanfaat kepada masyarakat. Jadi kelemahan yang saya nampak kat sini daripada segi teori barangkali. Mungkin cara saya mensyarah kurang tepat mengikut mata pandangan mudir dengan mursyidah. Okey, terima kasih banyak. Semua orang sudah merasakan dirinya layak untuk kekal. Nama begitu peta Allah dan mahunya program, kita harus juga memilih. Dimulakan dengan Ustazah pilihan terbaik minggu ini. Berdasarkan banyak faktor yang sudah pun dikemukakan oleh sama ada oleh Ustazah dan yang kita perhatikan, maka dengan ini Ustazah bertuah minggu ini ialah Ustazah Fira. Dua nama lagi, yang terendah dan yang tersingkir. Maka diumumkan dua nama yang terendah, iaitu Ustazah Nina dan Ustazah Fatimah. Maka dengan itu bermakna Ustazah yang tersingkir minggu ini